Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada DJ Wadi dan alhamdulillah dapat meneruskan kembali slot Talaki Safinatun Najah menggunakan pakai kitab Safinatun Najah. Jadi insya-Allah untuk slot petang ini akan menyambung pengajian kitab Safinatun Najah muka surat 2 bahagian keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Arkanul Islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa saumu Ramadan wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Terjemahan dianya, bermula segala rukun Islam itu 5 rukun. Hak ni pembicaraan permulaan dalam kitab Safinatun Najah. Didatangkan permulaannya rukun Islam yang 5 perkara. Kemudian disusuli dengan rukun iman yang 6 perkara. Kemudian di 2 slot yang terdahulu, sepergi kepada pembicaraan berkaitan dengan Islam dan iman, dia tidak berlaziman. Jadi insya-Allah untuk petang ini saya akan pergi kepada takrifan Islam, definisi dia, takrifan iman, definisi dia, dan insya-Allah saya akan sertakan pula kepada takrifan ataupun definisi ihsan. Jadi dalam kitab Safinatun Najah ni didatangkan rukun Islam dan rukun iman. Dalam pembahagian agama, dia ada 3 bahagian, 3 rukun agama. Islam, iman dan ihsan. Jadi ketika membicarakan berkaitan dengan takrifan atau definisi Islam, iman, dia kena sertakan dengan definisi ihsan. Berkaitan dengan definisi Islam, iman dan ihsan ini di antara ilmu yang fardu ain kepada kita mengetahui. Cuma macam saya sebut dah selok-selok sebelum ini, terkadang bila membicarakan berkaitan dengan definisi seperti kita ni tak tahu. Tapi apabila dihuraikan, itulah yang saya faham selama ini. Tahulah orang panggil tu. Mula-mula dengar tu macam, ni tak biasa mengaji ni. Bila dihuraikan apa dia definisi Islam dan iman ihsan, insya-Allah maknanya kita akan memahami. Macam terdahululah berkaitan dengan Islam dan iman tidak berlaziman. Islam tidak semestinya beriman. Orang yang beriman terkadang zahirnya tidak Islam. Permulaan dengar tu, macam mana pula orang Islam tiba-tiba tidak beriman? Kan kita kan orang Islam yang beriman tu kita. Umumnya begitulah. Umumnya kita ni orang Islam yang beriman. Disebut kata orang Islam tetapi tidak beriman. Jadi kita mungkin mula-mula dengar tu seperti tertanya-tanya. Apabila didatangkan contoh, masyhur lah kitanya, orang munafik. Dah munafik. Orang Islam ke? Orang Islam lah. Sebab itulah dia mati, Abdullah bin Ubay, jenazahnya diuruskan sebagaimana orang Islam. Bukan dikapankan dengan jubah Nabi SAW. Dan orang munafik kan kafir, dia kafir di sisi Allah.
hukum zahirnya ianya adalah orang Islam. Jadi makna Abdullah bin Ubay ni adalah orang Islam pada zahir, tetapi tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah, Abdullah bin Ubay ni adalah orang kafir sebagaimana orang-orang munafik yang lain. Jadi orang munafik ni orang Islam yang tidak beriman. Kita pun iya kalau gitu kok. Contohnya. Kemudian saya datangkan contoh terdahulunya. Orang beriman tapi Islamnya kemudian. Saya datangkan contoh. Orang yang sudah mengucap 2 kalimah syahadah. Dia pun ceritalah berkaitan dengan latar belakang dia tu jadi masuk Islam. Kemudian dia masuk Islam tu kemudian dah. Tapi kepercayaan dia kepada Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah. Tapi oleh kerana ada kekangan, maka tak berani nak menzahirkan masuk Islam dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Tapi hatinya sudah mempercayai akan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dan mempercayai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Jadi dia orang yang beriman, tapi di saat tu belum lagi menjadi orang Islam. Kemudian barulah dia menzahirkan masuk Islam dengan mengucap 2 kalimah syahadah, menjadi orang Islam yang beriman. Tapi sebelum tu bukan orang Islam pada zahir, tapi di sisi Allah ianya adalah orang yang beriman. Jadi kalau dengar gitu, tak pelik lah. Jadi maknanya permulaan sebut tu seperti tak pernah dengar. Tapi bila dibicarakan, insya-Allah lah kalau kita biasa duduk mengaji ni, insya-Allah kita boleh faham. Sama juga nanti insya-Allah masa saya masuk kepada takrifan Islam, takrifan iman dan saya sertakan satu laginya takrifan ihsan. Sebab selain daripada nak membezakan antara takrifan Islam dengan takrifan iman, satu laginya nak membezakan antara takrifan Islam dengan takrifan ihsan. Nak kena letak dua ni. Nak letak antara dua-dua. Beza takrifan Islam dengan iman. Kemudian beza antara takrifan Islam dan ihsan. Jadi dua-dua hak nak beza ni. InsyaAllah saya akan bicara satu-satu. Kemudian hak berkaitan dengan Islam, iman yang tidak berlaziman, saya sudah bicara di 2 slot yang terdahulunya, macam sebut sebelum ni lah. Yang mengikuti radio Manis FM, boleh tengok kembali hak slot-slot yang terdahulu yang ada dalam video FB Manis FM tu. Boleh dengar kembalilah hak slot-slot yang terdahulu. Sebab 2 slot yang terdahulu saya bicara berkaitan dengan Islam, iman, tidak berlaziman. Dan insya-Allah saya akan pergi pada takrifan. Pertama, takrifan Islam. Islam ni takrifan dianya adalah al-inqiyad wal istislam. Maknanya terima, patuh, turut akan perkara agama secara zahir. Itu Islam. Maknanya secara zahirnya al-inqiyad ni makna terima segala perkara agama yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Islam. Terima akan segala perkara agama yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara agama yang Nabi bawa datang ni, kalau kita tengok kepada rukun Islamnya, sembahyang satu, kemudian puasa, kemudian zakat, kemudian haji. Hak tu hak di rukun Islam yang kedua, sampailah rukun Islam yang kelima. Dia sebagai orang Islam bukan hanya terima kewajipan sembahyang sahaja, puasa, zakat, haji sahaja, tidak. Sebagai orang Islam kena terima sekalian perkara agama yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk terima akan adanya malaikah,
termasuk terima adanya qiyamah. Malaikah kiamah ni kalau kita tengok tu duduk di rukun iman. Tak ada pun di rukun Islam. Malaikah ke kiamah ke tak ada di rukun Islam. Jadi kena duduk molek. Kena duduk molek. Selain daripada nak faham dia punya takrifan Islam, takrifan iman, rukun Islam 5 perkara. Rukun iman 6 perkara. Kalau tengok rukun Islam ni dalam bab zahir lah. Dalam bab semayang, puasa, zakat, haji. Kalau rukun iman ni bicara perkara gaib lah. Baik kata dengan Allah, malaikah, qiyamah, apa semua ni benda gaib belaka ni. Jadi nampaknya macam Islam bab lain, iman bab lain. Tidak, dia sama sahaja. Sebab itulah takrifan Islam, takrifan iman, walaupun rukun Islam ada 5, tapi dia ada satu rukun asas. Iaitu rukun yang pertama. 2 kalimah syahadah. Walaupun rukun iman ada 6, tapi 2 daripadanya menjadi asas kepada rukun iman. Beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Jadi kita memahami takrifan Islam, kita kena memahami apakah dia rukun asas kepada Islam. Barulah kita pergi kepada rukun-rukun Islam yang lain. Jadi takrifan Islam tadi, terima segala-gala perkara yang dibawa datang oleh Nabi SAW yang diwahyukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terima akan sekian perkara yang berdatang oleh Nabi SAW. Dipanjanglah yang diketahui secara daurah tu dia akan cara detail. Cuma saya nak pendek ayat. Islam terima secara zahir akan sekalian perkara agama. Apa dia perkara agama? Yang dibawa datang oleh Nabi SAW daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pendek terima secara zahir akan perkara agama. Kalau pergi pada iman pula, percaya hati akan segala perkara agama. Jadi maknanya sebagai orang Islam, terima secara zahir akan perkara agama. Sebagai orang yang beriman, terima hati at-tasdiqul qalbi, percaya hati akan perkara sama, iaitu perkara agama. Cuma bezanya, Islam terima secara zahir akan perkara agama, iman percaya dalam, percaya hati akan perkara agama yang sama, yang sebagai orang Islam terima secara zahir. Dia gitu. Ini cara rekah. Kemudian ihsan pula, disebut dulu secara rekah. Ihsan ni pula tunaikan, kerjakan akan perkara agama yang kita terima secara zahir sebagai orang Islam, yang kita percaya hati sebagai orang beriman, maka ihsannya tunaikan. Sebagai contoh, perkara agama, kewajipan sembahyang. Sebagai orang Islam, terima bahawa sembahyang itu ada satu kewajipan. Sebagai orang yang beriman, hati kita terima kewajipan sembahyang. Terima zahir sebagai orang Islam akan kewajipan sembahyang. Terima hati sebagai orang beriman akan kewajipan sembahyang. Mendirikan sembahyang, itu bahagian ihsan. Itu bahagian ihsan. Ihsanlah tunaikan, kerjakan, buat apa perkara agama yang diberdatang oleh Nabi SAW dan tinggal akan segala perkara yang dilarang dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam terima zahir akan agama, iman percaya hati akan agama, ihsan laksanakan akan perkara agama. Laksana macam mana perkara agama? Kalau agama memerintah, dengan bahu kerjakan.
Kalau agama melarang, dengan bahawa tinggalkan. Itu ihsan. Jadi, ini sebagai contoh mula-mula lah. Dia terima kewajipan sembahyang. Hati dia tidak pertikai akan kewajipan sembahyang. Dia orang Islam yang beriman. Tapi sampai masanya, tak sembahyang pun. Tak sembahyang pun sampai masanya. Jadi macam mana Islam dan iman? Selagi dia terima akan kewajipan sembahyang secara zahir, dia orang Islam. Selagi hati dia terima akan kewajipan sembahyang, dia orang yang beriman. Tiba-tiba dia tak sembahyang. Manapun dia tidak ada ihsan. Tapi Islam dia tidak batal, iman dia tidak batal. Dia menjadi orang Islam yang beriman, yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana tidak ada ihsan. Di situ. Melainkan kalau dia tak terima kewajipan sembahyang, dia pertikai secara zahir. Contohnya, sembahyang tak wajib, dia kata. Dia pertikaikan. Maka batal Islam dia. Tapi kalaulah mulutnya tak pernah bunyi apa-apa. Dia tak pernah pertikai pun berkaitan dengan kedudukan sembahyang tu. Tiang agama, kewajipan yang besar dalam agama. Mulut tak bunyi. Tapi hati dia tak terima. Hati tak terima. Dia sembahyang dia rasa macam tak ada faedah. Hati ni hati. Makna dia tengok, orang sembahyang pun nampak, susah juga nampaknya. Orang sembahyang, susah juga nampak dia. Orang sembahyang tak pernah tinggal pun nampak, tangan sakit sama dengan orang tak sembahyang, sakit juga. Macam sekarang lah, tangan kena COVID belaka, sembahyang tak sembahyang pun. Jadi hati dia tak terima kewajipan sembahyang. Hati dia kira sembahyang ni tak ada guna pun. Tapi mulutnya tak bunyi Islam pada zahir. Tapi di sisi Allah, dia bukan orang yang beriman. Padat ni. Tapi kalau hati dia tidak timbul seumpama tu, hati dia pun terima berkaitan kewajipan sembahyang. Dan dia pun rasa bersalah dia dengan tinggal sembahyang. Tapi dah dia lemah iman, tak sembahyang juga. Mana dia tidak ada ihsan. Dia tetap orang Islam yang beriman, tapi yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Islam terima zahir akan perkara agama, iman, percaya hati akan perkara agama, ihsan, laksanakan perkara agama, jangan terima saja. Terima sembahyang wajib, sembahyang nyedok. Terima puasa je wajib, puasa nyedok. Tak ada ihsan seumpama tu. Terima, lepas tu kerjakanlah. Baru menjadi orang Islam yang beriman, yang lengkap dengan ihsan. Terima bahawa makan rasuah tu haram, terima. Makan riba tu haram, terima. Tapi sampai masa makan juga rasuahnya. Sampai masa makan juga ribanya. Maknanya dia hanya terima sahaja. Rasuah riba ni perkara yang diharamkan dalam agama, tetapi dia tak tinggal. Maknanya dia orang Islam, tetapi yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan bahawa selagi dia terima kewajipan agama, selagi dia terima perkara yang diharamkan dalam agama, selagi itu dia sebagai orang Islam, walaupun sampai masa kewajipan yang diterima tadi dia tidak tunaikan, larangan agama yang diterima tadi dia tidak tinggalkan, dia tetap orang Islam tetapi yang tidak ada ihsan, yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian saya sentuh tadi berkaitan dia dengan Islam ni terima segala perkara agama. Bukan hanya terima sembahyang, puasa, zakat, haji, bukan. Tapi walaupun di rukun Islam nampak tu je. Islam ni kena terima termasuk, saya sebut tadi, adanya malaikat. Termasuk akan berlakunya kiamah. Termasuk akan dibangkitkan kembali. Ini orang Islam. Tapi di rukun Islam tidak ada berkaitan dengan malaikat contohnya. Jadi saya pergi tadi kepada apakah dia asas kepada rukun Islam. Asas rukun Islam adalah 2 kalimah syahadah.
Apa makna dua kalimah syahadah tu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna penyaksian kita secara sukarela, tidak ada sebarang paksaan, penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah, bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Apa makna dia? Maknanya apabila kita terima Allah Ta'ala ni Tuhan kita, Nabi Muhammad ni utusan Allah Subhanahu wa taala, berarti Nabi Muhammad SAW bawa perkara agama yang datang daripada Allah, yang kita nak saksi Allah jua Tuhan kita, maka kita akan terimalah. Sebab apa? Sebab datang daripada mana perkara agama ni? Datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang penyaksian kita yang keduanya, Nabi Muhammad itulah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan terima perkara agama yang Nabi kita bawa. Perkara agama Nabi kita bawa ni pula datang daripada mana? Datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Penyaksian kita yang pertama, Allah Ta'ala jua Tuhan kita. Jadi bila perkara agama tu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, penyaksian kita hanya Allah Ta'ala Tuhan kita, lepas tu kita terimalah. Tu. Jadi antara takrifan Islam, terima akan sekalian perkara agama dengan rukun Islam, rukun asas Islam adalah rukun yang pertama, dua kalimah syahadah dimasuk. Kan tak ni? Selari. Apabila Allah Ta'ala Tuhan kita, Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi Muhammad bawa perkara agama yang datang daripada Allah, kita sebagai orang Islam, kita akan terima sekalian perkara agama yang datang daripada Allah, yang dibawa oleh utusan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada selagi tu. Selagi lah. Barulah bicara bab rukun Islam yang kedua sampai yang kelima. Tapi sebelum nak bicara rukun Islam kedua sampai yang kelima, kena faham dulu definisi Islam. Kena faham dahulu asas kepada rukun Islam, dua kalimah syahadah. Ada ni. Jadi, perkara agama yang Nabi kita bawa, bukan hanya sembahyang, puasa, zakat, haji. Perkara agama yang Nabi bawa, sembahyang, puasa, zakat, haji, dikira dalam bab ibadah. Dalam bab muamalah, dalam bab munakahat, dalam bab janayat, Nabi bawa. Maka kita sebagai orang Islam yang diasaskan kepada dua kalimah syahadah akan terima perkara agama sama dalam perkara ibadah, muamalah, munakahat ataupun perkara janayat. Ni kita cerita pekah Zuhir. Nabi SAW juga bawa berkaitan dengan malaikat. Nabi cerita berkaitan kewujudan malaikat. Nabi SAW bawa kitab, bawa Al-Quranul Karim. Nabi SAW bawa cerita rasul-rasul yang terdahulu. Nabi SAW bawa cerita berkaitan dengan qiyamah. Tiup sangka kala yang pertama, sangka kala yang kedua. Nabi cerita berkaitan dengan barzah. Nabi cerita berkaitan dengan mahsyar. Nabi cerita belaka itu perkara agama Nabi bawa belaka itu. Nabi cerita berkaitan dengan hisab, mizan, titiang sirat, syurga, neraka. Itu semua perkara agama yang Nabi bawa. Nabi Muhammad ni, syahadah kita, ini adalah Rasulullah. Nabi Muhammad bawa agama daripada syahadah kita, Allah Ta'ala jua Tuhan. Jadi apa Nabi bawa ni, kita akan terima sebagai orang Islam. Maknanya, kalaulah tiba-tiba dia kata, malaikat ni, cerita tahyu belaka, tak ada malaikatnya. Jadi batal Islam dia. Malaikat tu bak imam tu kan. Cerita-cerita hak agama. Hak agama ni bukan
ibadah, muamalah, munakah, janayah. Nabi kita bawa perkara yang gaib-gaib. Malaikat gaib. Nabi cerita. Orang Islam kena terima lah. Kan syahadah kita kan menyaksikan bahawa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Jadi Nabi sebagai utusan Allah cerita bab adanya malaikat. Kita sebagai orang Islam kena terima lah. Hak dia tidak beriman dengan kiamah, itu hak dia dengan Tuhan tidak nampak tu. Tapi apabila mulut dia menafikan kewujudan malaikat, batal Islam. Maknanya iman dia tak ada awal-awal lagi. Dah, hak tu kita tak bicara sebab kita tak tahu hak tu. Ada ni. Jadi maknanya sebelum keluar di mulut dia menafikan kewujudan malaikat, maknanya hati dia tidak beriman dengan kewujudan malaikat. Maknanya dia di sisi Allah tidak pernah beriman pun. Memang kafir di sisi Allah. Tapi di sisi zahirnya, dia orang Islam. Tiba-tiba keluar di mulut dia, malaikat ni cerita bohong. Dia zahirlah bahawa dia tidak terima perkara agama yang datang, yang dibawa oleh Nabi SAW daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka batal dua kalimah syahadah dia. Batal Islam sebab apa? Sebab Islam kena terima. Tidak boleh pertikai, tidak boleh tolak akan sekian perkara agama yang Nabi bawa yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba dia cakap di mulut dia. Mana ada kiamat-kiamat? Dunia comel-comel ni, kalau Allah Ta'ala hancurkan, membazirlah kalau Allah Ta'ala hancurkan. Dunia comel-comel ni. Cerita-cerita kiamat tu cerita tak betul belaka tu. Maka, batallah Islam dia. Sebab dia menafikan, dia ingkar akan perkara agama yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi iman dia macam mana? Kalaulah mulut dia menafikan berlakunya kiamat, mana hati dia tak pernah beriman pun tak tahu. Hati dianya. Maknanya, hati dia kufur di sisi Allah tu lama dah. Cuma kita sebut dah sebelum ni, bab iman itu hubungan masing-masing dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma bila keluar zahir di mulut, nyatalah dia bukan orang Islam. Jadi, Islam kena terima sekian perkara agama. Bukan hanya terima perkara ibadah sahaja, semayang, puasa, zakat dan haji sahaja. Sebab bila sebut kata terima secara zahir kepada malaikah ke, kita akan jadi macam, mana pula malaikah tu bahagian iman? Tidak. Sama juga sebagai orang yang beriman. Ini saya pergi pula kepada iman. Nak jadi banding antara dua ni mudah kita nampak. Jadi iman saya sebut tadi adalah at-tasdiqul qalbi bima jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membenar hati akan sekalian perkara yang datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalian. Bukan hanya membenarkan malaikat saja. Bahkan hati terima akan kewajipan sembahyang. Hati terima akan kewajipan puasa, zakat dan haji. Hati terima akan hukum muamalah, munakahat, janayah. Balah itu orang yang beriman. Sebab apa? Sebab sebagaimana rukun Islam ada rukun asas, dua kalimah syahadah, rukun iman pun ada rukun asas juga. Mana rukun asas kepada rukun iman yang 6 perkara, iaitu beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Itu asas kepada rukun iman. Beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Jadi kalau kita nak letak, jadi tersebut dah Islam bahagian zahir, iman bahagian hati. Jadi hak zahirnya asas kepada rukun Islam 2 kalimah syahadah. Jadi Islamnya syahadah yang pertama, penyaksian Allah Ta'ala jua Tuhan. Jadi dia bila masuk kepada iman hak dalam, rukun asasnya dah beriman dengan Allah yang ianya jua Tuhan. Dia kena gitu. Baru selari. Apabila asas pada Islam yang keduanya, Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi pergi pada iman hak hatinya, beriman dengan Rasul. Dia gitu. Jadi asas pada rukun iman, beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Bila beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, Rasul bawa apa? Rasul bawa cerita bab malaikat. Rasul bawa apa? Rasul bawa kitab.
Dalam kitab tu mengandungi ibadah, muamalah, munakahat, janayah. Maknanya bila kita sebagai orang beriman, yang beriman dengan Rasul, kita akan beriman terima hati akan segala perkara agama, termasuklah sembahyang, puasa, zakat dan haji. Jadi, kenapa pula puasa, sembahyang, puasa, zakat dan haji ni bahagian rukun Islam? Jangan di situ, kena faham dulu di takrifan iman dan apakah dia asas kepada rukun iman yang 6 perkara. Jadi kena letak situ dulu. Barulah kita akan bicara kepada rukun Islam yang lain dan juga dan juga rukun iman yang lain. Jadi iman, percaya hati akan segala perkara agama. Rukun asasnya adalah beriman dengan Allah dan Rasul. Rasul bawa perkara agama, maka hati kita akan terima beriman dengan segala perkara agama yang Rasul bawa datang, termasuk dalam ibadah, kewajipan sembahyang, puasa, zakat dan haji, muamalah, munakahat dan janayah. Hati kita beriman. Sebab apa? Sebab semua hukum tu terkandung dalam Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim tu dibawa datang oleh Nabi SAW, yang ini adalah kalamullah, yang mana kita beriman dengan Allah dan beriman Rasul, yang menjadi asas kepada iman. Apa dia iman? Percaya hati akan sekalian perkara agama. Jadi barulah kita tak muskil lah. Kenapa pula Islam kena terima juga malaikat? Kenapa pula iman kena percaya hati akan kewajipan, kena terima hati akan kewajipan sembahyang, puasa, zakat dan haji? Macam sudah lari daripada hak Islamnya zahir, terima sembahyang, puasa, zakat, haji je. Hak iman ni hanya percaya berkaitan dengan malaikat, kitab je contohnya. Tidak. Sama saja. Islam, iman, yang berbeza hanyalah Islam terima zahir, iman terima hati, percaya hati akan terima zahir akan sekalian perkara agama yang Nabi bawa datang daripada Allah. Iman terima hati, percaya hati akan sekalian perkara agama yang datang oleh Nabi daripada Allah. Yang asas kepada rukun Islam, 2 kalimah syahadah, penyaksian Allah Ta'ala jua Tuhan, Nabi Muhammad utusan Allah. Iman asasnya adalah beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Sebab itulah dia mungkinlah kita pun masa pun gitulah. Masa mencemburui. Sangat mencemburui. Sangat mencemburui. Maghrib pula awal. Jadi saya pun sambil-sambil tengok jam ni, jadi berterabur sekali jadinya. Berterabur. Jadi kalau sidang pendengar agak tak sempat nak turut ke apa ke, ulang dengar kembali. Betul. Ulang dengar kembali. Yelah, kadang-kadang dengar radio ni, bawa kereta kadang-kadang. Bawa kereta ni, ada ketika-ketika duduk bicara hal lain. Duduk bicara hal lain. Jadi, gapo saat ni? Tak payah duduk rusing lah. Buka FB, buka Money FM, ada video dia, boleh dengar semula. Sekarang ni. Kemudahan Tuhan beri sekarang ni. Dengan sesuai dengan kita ni sibuk, nak fokus pada satu-satu masa tu, kadang-kadang boleh, kadang-kadangnya tidak. Jadi maknanya Tuhan beri peluang kita ikut jalan lain pula. Tapi kalau kita ngaji pesal lama, ngaji di masjid, kalau kita khoyar sekejap ke, hilang puca lah. Itu belum kata lagi jenera tu, lainer bukan lagi tu. Cuma duk mikir hal lain pun ada dah. Sebab dia hanya sekali tu je. Ni hak ngaji pesal lama dululah. Sekarang ni walaupun masjid pun dia ada live FB. Jadi sekarang ni Tuhan beri kemudahan dah dengan suasana kita yang, dengan kesibukan kita ni. Maknanya boleh tengok kembalilah. Kemudian saya slot ni pun minggu akan datang insya-Allah saya akan ulangi balik. Sebelum nak sambung kepada pembicaraan yang lebih panjang. Saya akan ulang balik.
Kalau kata asas kepada rukun Islam, 2 kalimah syahadah, okeylah sebab dia rukun yang pertama. Asas kepada rukun iman, beriman dengan Allah dan Rasul. Tak apalah beriman dengan Allah rukun pertama. Rasul tu rukun yang keempat tu. Sepatutnya beriman dengan Allah dan malaikat lah asasnya. Dia tiba-tiba Allah dan Rasul. Dia ginilah, hak susunan rukun iman yang pertama beriman dengan Allah, malaikat, kitab, Rasul ni. Susunan ni susunan Al-Quranul Karim. Dan susunan dalam hadis Nabi SAW. Susunan Al-Quranul Karim. Hak baca wirid semayang tu. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Kan? Susun itu kan. Allah, malaikat, kitab, rasul. Dan hadis pun samalah. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Jadi susun seumpama itu adalah sebagaimana agama yang disampaikan kepada kita. Agama daripada Allah diwahyukan melalui Jibril, malaikat, bawa kitab kepada Rasul. Itu susunan agama yang disampaikan kepada kita. Tapi asasnya adalah beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Hak rukun yang keempat. Sebab itulah bila kita mengaji Tauhid ke-20, permulaan bicara adalah berkaitan dengan sifat Allah dan berkaitan dengan sifat Rasul. Terhimpun ke semuanya 50 aqaidul iman. Ini kalau kita mengaji kaedah sifat 20. Selesai bicara sifat Allah, sifat Rasul, barulah bicara berkaitan dengan malaikat, kitab dan hari kemudian. Jadi walaupun Rasul duduk nombor 4, tapi yang menjadi asas kepada rukun iman adalah beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Yang mana asas pada rukun Islam adalah 2 kalimah syahadah. Islam terima zahir akan segala perkara agama. Iman percaya hati akan segala perkara agama. Ihsan adalah laksanakan segala perkara agama yang sebagai orang Islam kita terima zahir dan sebagai orang beriman kita terima hati. Setakat itulah hak masa hak ada. Jadi insya-Allah lah, moga-moga kita dapat istiqamah. Sebab pengajian ni pengajian yang sambung. Jadi mudah-mudahan dapat istiqamah. Kalau ada gendala juga kadang-kadang tak boleh nak elok juga macam sebut tadilah. Boleh mengikuti kembali hak dalam FB Manif FM. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Ustaz Wan Junaidi, Wan Jaafar. Begitulah kata Ustaz. Masa ni sebenarnya agak mencemburui kita sebab tadi waktu maghrib kita adalah sangat awal. Dan terima kasih juga kepada anda yang dengarkan Manis FM melalui radio Manis FM dan juga kepada anda yang dengar melalui Facebook Live. Jadi macam Ustaz kata tadi, zaman lo ni nak belajar ni sangat senang. Kalau tertinggal ke, tertidur ke apa, boleh tengok balik di Facebook Manis FM. Jadi sampai di sini saja talaki kita pada hari ini. Saya menjemput sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan doa bagi penutup sesi talaki kita pada hari ini. Dipersilakan Ustaz. Oh tu ada komen itu nyanyi Ustaz kena kejong, kena mecuk ngajar dia kata. Kalau kereta dia kata hangit tayar. Oh dalam komen FB. Terima kasih kepada Amir Kulai di atas komen dia. Terhibur Ustaz tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.